kita masuk sikit tentang memelihara anjing untuk berburu dan mengawal adalah hukumnya harus. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Bagaimanapun di antara keduanya terdapat perkara yang tidak jelas, yang syubhah, yang mana ramai orang yang tidak mengetahuinya. Jelas sebagaimana yang telah dijelaskan, yang bermaksud telah datang kepadaku Jibril alaihissalam dan berkata kepadaku, yakni berkata kepada Nabi Muhammad SAW, aku datang kepadamu malam tadi dan tiada apapun yang menghalangiku dari memasuki rumahmu. Ini adalah Malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW bahawa apabila Malaikat Jibril datang ke rumah baginda, maka tidak apa yang dapat menghalangiku, yakni menghalang Jibril untuk masuk ke rumah baginda Rasulullah SAW kecuali di pintu rumahmu, kata Jibril AS, terdapat gambar-gambar dan di dalam rumah pula ada seekor anjing. Maka suruhlah supaya kepala gambar itu dipotong agar nampak seperti keadaan pepohonan, dan suruhlah pula tabir yang bergambar itu dibuat 2 bantal untuk berbaring di atasnya, dan suruhlah anjing itu keluar dari rumah. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmizi dan Ibn Hibban. So dalam hal ini memang kita lihat ada nas, ada hadis yang melarang untuk anjing ini untuk kita bela, untuk kita bawa masuk ke rumah kita. Hadis yang jelas. Jadi dalam hal ini, kalau kata anjing itu dah memang jelas hukumnya memang tak boleh, jangan dibawa masuklah haiwan-haiwan yang lain. Seperti orang Islam memang terlihat kucingnya itu boleh kan, nak bawa masuk. Apa lagi tuan-tuan, singa, rimau boleh, kerbau pun boleh. Yang tak bolehnya adalah anjing. So janganlah kita yang dilarang itulah yang nak juga bawa. Orang kata tebeng nak juga bawa. So yang jelas hukumnya. Bagaimana pula kalau kata kita memelihara anjing untuk tujuan-tujuan yang lain tadi, untuk tujuan yang untuk berburu dan mengawal? Sini ada tak yang beli anjing untuk tujuan ini? Ada? Tak ada? Ataupun tak mengaku? Tapi hukumnya haruslah. Kalau kita lihat bahawa adalah harus dalam hal ini. Baik, berkata tuan kitab, anjing-anjing yang dipelihara untuk keperluan yang tertentu seperti anjing pemburu atau untuk menjaga ladang, binatang ternakan dan sebagainya, ini semua dikecualikan daripada hukum larangan seperti yang telah dinyatakan. So yang ini jelas bahawa diharuskan untuk kita membeli anjing untuk tujuan apa? Nak jaga ladang kan, untuk kita nak jaga kebun kan, sama ada kebun durian ke, sama ada kebun rambutan kan. Kebun durian sekarang ni dah durian buah dah buah dah kan. Semalam ada orang ajak jugalah ke Rauk, Lembah Temir kan, kebun durian tu banyak. So kalau dia bela itu untuk tujuan-tujuan yang diharuskan tadi, maka hukumnya adalah haruslah. Kalau untuk ternakan yang orang bela kambing kan, bela kambing di luar negara, kambing memang banyak dalam satu kawasan padang yang luas. Dia orang tak bela kandang-kandang macam kita ni dulu. Itu sikit ingat, kandang padang yang luas, kambing sama ada di Australia, New Zealand, di Mongolia, di China yang tempat sejuk tu kan. Memang dia akan bela anjing tuan-tuan, untuk nak halau, terotak nak letih. So untuk tujuan nak import kambing ini, kita benarkan untuk bela anjing untuk tujuan ini, tapi disyaratkan. JAKIM kita syaratkan
satunya mesti dijaga oleh tuan, ada penjaga. Yang keduanya, mulutnya itu diserkup. Mulut kan diletak macam serkup besi, dia akan pakai seperti topping tu. Bukan emas. Kan macam tu bukan emas kan. Dia akan letakkan itu untuk tujuan tak nak bagi gigit kepada kambing tu. Jadi itu adalah nama praktis yang ada dalam orang yang nak bela kambing. Biasanya bela kambing lah, lembu dia tak gunakan. Lembu biasanya dia akan gunakan orang yang berkuda, naik kuda. Lembu dia tak takut sangat kepada anjing. So biasanya kambing lah. Maka dalam hal ini hukumnya adalah diharuskan, dan juga adalah syarat-syarat yang tertentu tadi. Macam juga kita kena pastikan ianya juga dalam keadaan-keadaan yang sama ada bersetu ke tidak bersetu, dan juga dijaga dengan yang sebaiknya, dan juga dia tidak tak berkawan kepada anjing-anjing liar yang lain. Fokus, dan juga bila dah tu dia letakkan dalam sangkar-sangkarnya. Tetapi kalau di Malaysia kita tak benarkan. Di Malaysia ni kalau anjing yang digunakan untuk menggantikan jaga, dalam hal ini hukumnya harus untuk bela anjing nak jaga ladang, nak jaga kilang kan, nak jaga kilang sebagainya, takut adanya berlakunya kecurian, hukumnya harus. Cuma dalam tujuan pensijilan halal di Malaysia ini kita tak benarkan anjing itu diletakkan sebagai jaga menggantikan orang tadi. Dia mesti orang juga jaga. Kalau kita untuk anjing memang tak diluluskan permohonan untuk nak mendapatkan sijil halal. Tapi kita tak mengatakan produk yang dikeluarkan di kilang yang gunakan anjing itu haram, tidak. Ada yang kata adakah haram ustaz produk itu untuk kita makan jika dibeli anjing? Tak. Isunya adalah kita tak nak perkara-perkara yang menyebabkan pandangan-pandangan persepsi yang ada halal tapi ada anjing. Yang tu kita tak nak. Kadang-kadang persepsi ni lebih berbahaya lagi kan, menimbulkan fitnah sebagainya. Kita gunakan kaedah saddu zara'i, kita halang dulu, jangan duduk berikan. Tapi hukumnya harus. Hukumnya harus